Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyerahan semula sebahagian aset Lembaga Tabung Haji TH yang sebelum ini dipindahkan ke sebuah syarikat tujuan khas milik Kementerian Kewangan pada 2018 akan mula dibincangkan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pertimbangan itu dibuat selepas melihat TH kini diurus dengan lebih baik dengan peningkatan pendeposit serta pengurusan cekap dan berintegriti. Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah memilih untuk menyelamatkan masalah kegusutan itu dengan mewujudkan SPV untuk mengambil sebahagian daripada aset supaya kekuatan induk tabung haji itu tidak terjejas. Dan setelah meneliti perkembangannya dan bincang dengan Menteri dan juga Tan Sri Azman, saya telah beritahu daripada awal bila saya ambil alih jawatan ini, mengatakan bahawa sebaik tabung haji itu diurus dengan baik dan meyakinkan seperti yang berlaku sekarang. Tahniah kepada rakan-rakan. Maka Kementerian Kewangan akan memulakan perbincangan supaya menyerahkan semula semua aset yang kini diamanahkan kepada Kementerian Kewangan. Yang ini sebenarnya juga mematikan fitnah yang amat tidak bertanggungjawab terhadap Menteri Kewangan ketika itu dan kerajaan ketika itu, seolah-olah memindahkannya kepada kelompok bukan Islam. Tidak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan ulang tahun Jubli Intan Lembaga Tabung Haji ke-60 di Menara Tabung Haji di Ibu Negara. Sementara itu, Akta Tabung Haji akan dipinda dan dibentang kepada Jemaah Menteri selewat-lewatnya Januari tahun depan bagi meningkatkan lagi kecekapan pengurusan. Saya rasa penting untuk memulihkan semula segala keyakinan kepada tabung haji. Keduanya meminda Akta Tabung Haji yang begitu lama, memenuhi maqasid yang saya rasa diperluaskan lagi, ya. Bukan saja dari segi pengurusan, kecekapan, tetapi juga untuk membolehkan ia berfungsi untuk memberikan penghayatan kepada ibadah haji itu sendiri. Premis kerajaan dicadang menggunakan beras import bersubsidi bagi membolehkan lebih banyak beras tempatan berada di pasaran dan ini antaranya hospital, pusat latihan polis, kem tentera dan asrama sekolah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata beliau akan membincangkan perkara itu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Isnin depan. Langkah itu dijangka dapat mengembalikan sejumlah besar beras tempatan ke pasaran. Ini memandangkan penggunaan premis berkenaan terhadap beras tempatan buat masa ini adalah tinggi. Mengenai dakwaan kekurangan bekalan beras tempatan berpunca daripada tindakan pembekal menyuruk stok, beliau menafikan perkara berkenaan dan menjamin tindakan penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara. Beliau turut meminta orang ramai untuk tidak mengambil tindakan melulu dan menyerbu mana-mana premis yang disyaki menyuruk bekalan beras tempatan. Meraihkan industri kreatif serta kembangkan bakat sedia ada. Itu fokus penganjuran Festival Kandungan Digital Malaysia MyDCF 2023 yang kini berlangsung di KLCC sehingga 1 Oktober ini. Festival diadakan secara tahunan itu menjadi platform meraihkan kandungan kreatif digital dari pencipta Malaysia serta Asia Tenggara. MyDCF ni program untuk memeriahkan industri kreatif digital negara lah. Sabtu dan Ahad dia untuk awam. So untuk rakyat lah datang untuk tengok hasil-hasil daripada industri daripada syarikat-syarikat tempatan lah. So dia boleh tengok banyak game buatan tempatan, banyak animasi buatan tempatan yang baru yang tak pernah tengok lagi lah. So harap kita boleh rakyat boleh support lah produk-produk lokal industri.
Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian MyDCF 2023 di Ibu Negara. Perasmian disempurnakan Ketua Setiausaha KKD, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa. Festival dimeriahkan dengan pelbagai pengisian menarik, antaranya pertandingan isukan, pameran permainan dan tayangan animasi dan penyampaian hadiah. Selain turut menawarkan peluang pekerjaan dalam bidang industri kandungan kreatif digital oleh syarikat yang mengambil bahagian. Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM 2023 bakal berlangsung di Sabah bermula esok. IJPAM merupakan anjuran JAKIM dengan kerjasama Kerajaan Sabah dan Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama. Dan menurut Ketua Pengarahnya, Dato' Hakimah Yusof, ijtimak perdana itu bagi meningkatkan kesepaduan dan kebersamaan antara agensi agama sama ada di peringkat persekutuan dan negeri. Menerusi kenyataan, beliau berkata program yang bermula esok sehingga 5 Oktober melibatkan 2,000 peserta, delegasi agensi-agensi agama persekutuan di bawah seliaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan agensi agama peringkat negeri. Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam yang merupakan acara utama program akan menampilkan 4 tokoh yang terdiri daripada tokoh korporat yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Mufti Negeri Sabah dan Mufti Sarawak. Konvensyen akan dirasmikan Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bertemakan transformasi pengurusan Hal Ehwal Islam dalam era Malaysia Madani. Perkembangan banjir di Kedah. Penduduk terjejas banjir di 4 daerah terus meningkat dengan 1,908 orang daripada 576 keluarga setakat pukul 8 pagi tadi. Selain 15 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dan 3 PPS di daerah Kubang Pasu menempatkan 259 orang daripada 70 keluarga. Manakala di Kota Star 603 orang daripada 215 keluarga ditempatkan di 3 PPS serta 2 PPS baharu dibuka di SMK Alur Merah dan SK Titi Gajah. Di Pokok Sena, 3 PPS menempatkan 395 orang daripada 107 keluarga. Sementara itu di Baling, meskipun air banjir kini surut, namun 651 orang daripada 184 keluarga masih ditempatkan di 4 PPS berikutan kesan lumpur akibat banjir. Di Perlis, setakat 11.30 pagi, jumlah penduduk terjejas di PPS Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah kekal 16 keluarga melibatkan 44 orang. Pengarah JKM Negeri, Cik Mat Isa memaklumkan mereka yang ditempatkan di PPS berkenaan melibatkan penduduk kampung Kubang Gajah dan kampung Alur Ara. Berdasarkan pemantauan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, air semakin surut berikutan cuaca yang panas sejak semalam. Kehilangan seorang kaki tangan teknikal RTM, Wan Muhammad Jeffrey Abdul Kadir amat terkesan dalam kalangan warga kerja berita RTM. Allahyarham hembuskan nafas terakhir malam tadi pada usia 47 tahun akibat serangan jantung. Rasa duka cita atas pemergian Allahyarham turut dikongsikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Beliau menerusi catatan di Facebook berharap agar keluarga Allahyarham tabah menghadapi ujian pemergian insan tersayang. Hujan lebat yang melanda di bahagian utara dan tengah Vietnam telah menyebabkan banjir selain amaran tanah runtuh dikeluarkan. Situasi banjir menyebabkan aliran trafik di bandar-bandar utama mengalami kesesakan teruk. Sesetengah kawasan di daerah Hanoi merekodkan taburan hujan 250 mm pada Khamis pagi. Bencana banjir sudah menjadi kebiasaan di Hanoi berikutan sistem perparitan yang lemah ditambah pula populasi penduduk yang semakin meningkat. Vietnam terdedah kepada ribut dan banjir apabila pada tahun lepas sahaja bencana alam itu meragut 451 nyawa.
Ekspor kereta China dijangka melebihi 4 juta unit tahun ini dan ia sekaligus menjadikan negara tembok besar itu berada di landasan tepat sebagai pengeksport kereta terbesar di dunia. Menurut Ketua Bahagian Industri Automobil bagi Majlis Promosi Perdagangan Antarabangsa China Wang Zia, ekspor kereta telah menyaksikan pertumbuhan pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Berdasarkan data rasmi, negara itu mengekspor lebih 2.94 juta kereta dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Ia menyaksikan peningkatan 61.9% dari tahun ke tahun. Manakala purata harga bagi setiap kereta yang dieksport pula meningkat daripada kira-kira $11,628 Amerika pada 2018 kepada $16,690 pada 2022. Malah jenama kereta China semakin popular dalam pasaran negara Eropah dan Amerika Utara dengan menyaksikan China menyumbang 8% untuk pasaran kenderaan elektrik EU pada 2022 selain dijangka mencapai 15% menjelang 2025. Perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022. Skuad sepak takraw menembak dan berbasikal trek antara yang berpeluang menambah koleksi pingat kontijen negara pada saingan hari ini. Ketika ini, skuad sepak takraw menerusi acara berpasukan sudah mengesahkan pingat perak acara berpasukan lelaki. Aksi final bertemu Thailand pada pukul 2 petang nanti akan menjadi penentuan sama ada skuad negara boleh menukar warna perak kepada emas. Selain itu, skuad menembak negara turut beraksi bagi acara berpasukan dan individu. Walaupun tidak disasarkan pingat, diharap skuad menembak dapat melakar kejutan di pusat sukan Fuyang Yinwu. Selain itu, sukan berbasikal trek juga diharap dapat menambah koleksi pingat selepas sudah meraih 3 pingat gangsa. Semalam, kontijen negara cemerlang meraih kilauan emas kedua menerusi atlet equestrian negara Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fadil dalam acara individu dressage. Lebih membanggakan apabila beliau turut mencipta sejarah menjadi equestrian pertama Malaysia memenangi pingat emas di Sukan Asia. Beraksi di pusat equestrian Tonglu, Kabil bersama kudanya Roseanne Stroll berjaya mencuri hati juri dengan persembahan memukau meraih mata tertinggi 75.780% mengatasi 14 atlet lain. Kejayaan ini sekaligus memperbaiki pencapaian 2018 di Jakarta yang meraih perak dan 2 gangsa pada 2010 di Guangzhou. Dalam pada itu, pingat gangsa turut diraih menerusi atlet berbasikal trek kebangsaan Muhammad Shah Firdaus Shahrom dalam acara pecut lelaki Sukan Asia di Velodrome Pusat Sukan Chungwan Zinshu semalam. Pelumba berusia 27 tahun itu berjaya memenangi pingat pertama individu Sukan Asianya selepas menewaskan pelumba tuan rumah Zheng Zizu 2-0 pada perlumbaan penentuan pingat gangsa. Beliau menamatkan saingan tersebut dengan catatan masa 10.076 saat pada perlumbaan pertama, 0.09 saat lebih laju daripada pelumba Cina itu sebelum mengesahkan kemenangannya dengan mengalahkan Zheng Zi dengan perbezaan 0.047 saat pada perlumbaan kedua. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.